friends, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Wow, panas sahabat-sahabat semua. Azmin Ali semakin meroyan. Dia pula mengatakan dia menyesal memilih MB Besar Selangor untuk menjadi Menteri Besar di Selangor. Katanya pelbagai kegagalan, pelbagai ketidakcekapan yang dilakukan oleh Menteri Besar Selangor, iaitu YB Amiruddin Sari, sahabat-sahabat semua. Tapi jelas apa yang Azmin katakan itu semuanya adalah untuk sengaja, ya, untuk memburukkan, membina persepsi kononnya Menteri Besar ini gagal dan sebagainya. Tetapi rakyat Selangor mengetahui apakah sebenar sumbangan terbesar, ya, YB Amiruddin, sahabat-sahabat semua, memberikan sumbangan KDNK yang paling besar kepada negara kita, yang paling tinggi, ya, sehingga boleh menyimpan rizab yang begitu besar, ya, apabila Azmin Ali ambil alih, rizab, ya, menjadi rendah dalam sejarah negeri Selangor, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kita mau mendengar sendiri kenyataan balas daripada YB ataupun Datuk Seri Amiruddin Sari, ya, berkaitan dengan tuduhan dan fitnah melampau daripada Azmin Ali ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum kita teruskan, jangan lupa juga untuk support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton bersama sahabat semua jawaban balas daripada YB Amiruddin. Saya yakin Pakatan Harapan kekal di Taman Medan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pilihan raya negeri akan berlangsung. Tadi Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan tarikh-tarikh penting. Selain itu saya nak ingatkan, siapa anak-anak yang ada di luar negara terutamanya, tolong beritahu. Ini laporan dan juga Facebook Live atau TikTok Live hari ini saya nak sampaikan, yang ada di luar negara, tarikh akhir untuk daftar sebagai pengundi pos adalah pada 8 hari bulan Julai 2023. Hari ini tanggalnya adalah 4 Julai. Betul 4 Julai hari ini, ya? 4 Julai, betul. 5 Julai dah hari ini. Maknanya ada 3 hari lagi untuk daftar. Jadi kalau ada anak-anak di luar yang menjadi pengundi pos, ingatkan mereka. Tolong daftar di laman web SPR yang ada kerana dia layak untuk mengundi sekali lagi dalam pilihan raya kali ini. 29 hari penamaan calon, 12 hari bulan hari mengundi, dan kita akan menentukan nasib negeri Selangor untuk 5 tahun lagi. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum bermula pembubaran DUN pun, kita lihat lawan kita terutamanya Perikatan Nasional bersungguh-sungguh nak ambil alih Selangor. Tetapi sampai sekarang mereka tidak ada sebab untuk kenapa nak ambil Selangor. Dan apa dia nak buat di Selangor. Yang dia bangkitkan kadang-kadang isu yang tak kena tepat sasaran. Yang dia nak bangkitkan hanyalah timbulkan isu perkauman dan kemarahan yang melibatkan agama, dengan harapan agar rakyat terutamanya orang Melayu rasa marah dan rasa perlu untuk tukar kerajaan di negeri Selangor. Sedangkan daripada segi pencapaian, daripada segi kontribusi, daripada segi kedudukan ekonomi dan kehidupan rakyat, sebenarnya mereka tak ada hujah. Yang paling kuat hujah dia pun Azmin. Itu pun hujah yang salah. Beberapa minggu lepas diingatkan, ingat Amir, aku yang angkat kamu. Saya dah jawab dah. Hari ini dia kuat lagi, saya menyesal pilih Amiruddin. Saya nak bagi tahu, saya tak menyesal langsung tak ikut dia untuk certain move dan jadi pengkhianat. Sebab apa, saudara? Sebab demi kemakmuran dan demi kestabilan negeri Selangor, saya, YBE, banyak rakan-rakan yang dulu dianggap pengikut beliau, mengambil keputusan setia dengan parti dan hormat mandat rakyat demi kestabilan dan kehidupan rakyat negeri Selangor daripada saya gadai untuk ikut mana-mana individu. Dan ternyata keputusan itu keputusan betul. Buktinya Jabatan Statistik baru keluar
Jabatan ni bawah YB Menteri Ekonomi. Department of Statistik baru keluar. Tahun 2022, kita sumbang 25.5%. Kali pertama kita cecah 25% sumbangan KDNK kepada ekonomi dan juga kepada negara Malaysia. Dulu Azmin selalu sebut 1/4, tak sampai pun. Tak sampai. Paling tinggi zaman dia 23.7. Itu angka tahun berapa? Tahun 2018. Lepas dia keluar separuh jalan. Lepas tu jadi Menteri Ekonomi. Dia bangkit pula. Kita kalah dengan Johor. Saya pun semak. Rupanya masa dia jadi Menteri Besar, investment negeri Selangor pernah capai 6-7 bilion saja. Paling rendah dalam tempoh 15 tahun Pakatan Harapan Negeri Selangor masa dia jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Dia keluar daripada Menteri Besar, melonjak jadi 18 bilion. Tahun sebelum lepas itu, 17 bilion. Dia kata ini semua kerja dia. Masa tu dia jadi Menteri Ekonomi, dia tak buat apa yang dia fikir. Nak jatuhkan kerajaan, nak halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dia halang, dia khianat, dia jatuhkan mandat rakyat. Hari ini dia putih mata, dia merah mata. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. Sebab itu, kata-katanya jadi macam orang gila. Orang gila. Dia tak boleh tengok Anwar Ibrahim. Dia tengok Anwar Ibrahim pakai capal, dia bising. Anwar Ibrahim pakai songkok, dia bising. Anwar Ibrahim pajak kereta jumpa orang, dia bising. Anwar Ibrahim pergi sembahyang Jumaat pun dia bising. Sebutlah nak buat apa. Tak buat apa. Paling-paling dia akan sebut, Amir kurangkan semua hasil untuk rakyat. Tadi ada seorang sebut siapa? YB Halimi. Kita nama tukarlah program. Sebab lepas 10 tahun, kita tengok program ni sampai sasaran ke tidak. Nama program, Skim Mesra Usia Emas. Maknanya kita nak hargai warga emas. Tetapi program itu cuma bagi duit selepas warga emas meninggal dunia. Itu bukan skim mesra usia emas. Itu skim mati usia emas. Jadi kita tukar. Tiap-tiap tahun jam shopping daripada 60 tahun sampailah dia meninggal dunia. Adakah kita kurangkan? Tidak. Tahun 2019 kita jadikan RM100. Belanjawan tahun 2023 kita bagi RM150 kepada setiap warga emas dalam negeri Selangor tiap-tiap tahun. Dan kita satu-satunya negeri yang jamin akan bagi warga emas raikan mereka masa mereka hidup. Itu baru satu. Ada banyak lagi. Nanti saya dah keluarkan buku laporan sebanyak 160-170 muka surat. Program-program kita. Kejayaan-kejayaan kita. Termasuk yang paling penting, kita kembalikan reserve. Dulu reserve kita dah jatuh. Jadi sampai 2.14 bilion. Sekarang dah naik jadi 3.29 bilion. Angka terbaru saya dapat adalah 3.4 bilion. Dia cakap, tak guna reserve banyak. Kalau reserve banyak, kita tak belanja untuk rakyat. Saya nak beritahu kepada mereka ni semua. Zaman Tan Sri Khalid, dia buat jambatan ketiga Kelang. Yang luluskan jabatan ketiga Kelang arwah Tan Sri Khalid. Yang bayar siapa? Azmin bayar. Itu yang sebab reserve jatuh. Zaman kita buat projek skim jaminan air sejam. Siap bila? Siap bulan 10. Sekarang progres dia apa? Lebih 50%. Nak buat apa? Elak daripada pencemaran berlaku. 300 juta ringgit Malaysia. Projek tebatan banjir. Baik boleh jalan. Dan banyak perkara kita teruskan. Next week saya nak tunjuk berapa banyak dia belanja, berapa banyak saya belanja. Tetapi saya buktikan dengan perbelanjaan berhemah dan berhati-hati untuk pastikan wang rakyat tak sesuka hati digunakan. Kita ada simpanan yang kukuh, kita belanja cukup untuk kesejahteraan termasuk perkenal program.
jelajah ihsan, turunkan harga barang, termasuk laksanakan insurans untuk seluruh rakyat negeri Selangor. Ada 6 juta rakyat negeri Selangor kita register dan ditanggung polisinya penuh oleh kerajaan negeri. Bukan nak banding dengan negeri di Malaysia. Saya cek seluruh Asia Tenggara, tak ada satu negeri pun atau provins pun berani buat insurans cover rakyatnya, dan ia dibuat oleh Pakatan Harapan di negeri Selangor. Cukup sampai situ dulu, saya simpan sikit. Lepas ni saya akan sampaikan lagi. Tetapi mereka-mereka ini akan datang nanti. Kalau dia tak boleh pujuk kita, dia akan beli kita. Masa dia beli tu tuan-tuan, dia minta duit 100, minta 500. Sebab jana wibawa dah banyak menjana wibawa mereka. Tolong minta balik duit banyak. Tapi undi kekal pada Pakatan Harapan dan koalisi dalam kerajaan perpaduan. Dan insya Allah saya yakin, saya dah nak beritahu awal, ini keputusan belum putus habis. Tetapi insya Allah Pakatan Harapan akan pertahankan Taman Medan untuk teruskan pembangunan dan juga kemajuan dalam negeri. Adakah kita sempurna? Tidak. Saya tak cakap kita sempurna pun. Tapi cubalah compare, cubalah banding dengan negeri lain. Dengan negeri yang mereka jaga. Kita ada masalah? Ada. Kita kurangkan? Tak kurangkan. 2020. Ada dekat 7-8 gangguan. Tahun 2021 atau tahun 2022 dah berkurang jadi 2. Tahun 2023 ada sekali, 2 kali. Sebab kita dah jaga dan kita uruskan. Saya pun tak tahu, mungkin ada nak sabotaj. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba sedaya upaya. Termasuk kita buat projek. InsyaAllah lepas bulan 10, kalau ada mana-mana gangguan disebabkan oleh pencemaran pun, kita boleh kawal dengan projek sejam yang telah kita bina dan kita laksanakan sekarang. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, di negeri ini, Pakatan Harapan buktikan, kita buktikan. Tak meragus dan tak boleh kita menilai kerajaan 7-8 bulan. Saya masih ingat, 7-8 bulan daripada tahun 2008. Di tahun pertama kita mentadbir negeri Selangor. Memang kacau bilau, haru biru, bagi lembu korban jadi isu, tukar sport rim kereta jadi isu. Pada waktu itu macam-macam perkara. Sebab kita sedang align dan betulkan. Itulah yang jadi pada kerajaan perpaduan sekarang. Paling tidak kerajaan ini dapat kawal dan dapat pastikan. Saya sentuh satu perkara dulu. Tentang barangan dan perbekalan barangan. Zaman Muhyiddin baik, zaman Mail baik. Masanya adalah kerajaan PN sebagian besarnya dia kawal. Harga barang bukan saja tinggi, bekalan barangan tak sampai. Rakyat mengeluh, ayam tak cukup, telur tak ada. Tapi sekarang, harga belum dapat kawal sepenuhnya, tetapi paling tidak 2 perayaan besar yang penting, iaitu perayaan Hari Raya Idul. Alhamdulillah, dengan kesabaran rakyat, dengan kerja keras rakyat, dan juga pimpinan yang berintegriti, dengan jalan kerja yang bersungguh-sungguh, kita kekal jadi negeri paling maju dan negeri yang paling makmur untuk rakyat yang tinggal di dalam negeri kita ini. Sekarang masanya untuk kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sama-sama. Di saat kita sendiri-sendiri pun, alhamdulillah kita jadi resilient state, kita menjadi negeri tahan uji. Dan di saat kita bersama kerajaan persekutuan, saya percaya lonjakan kita, daya tahan kita, kemampuan kita akan jauh lebih baik. Ini opportunity selepas 15 tahun untuk kerajaan negeri berkembang dengan lebih kuat, jadi lebih hebat, dan caranya kekalkan Pakatan Harapan. Saya nak mulakan di Taman Medan. Orang Taman Medan sedia kekalkan Pakatan Harapan? Kita! Ya Allah, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Semoga kita capai kemenangan.
menjelang pilihan raya yang akan datang. Saya pun tak bagi tahu nak sebut saya test. Bila cakap kita, ada cakap boleh. Kasih dia cakap Selangor. Kita kat Selangor ni kita sebut kita Selangor. Lepas ni boleh sebut kita, sebut Selangor boleh. Kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Datuk Seri Menteri Besar dengan ulasan. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang padu daripada Menteri Besar Selangor, ya, menyangkal segala tuduhan, segala fitnah yang dilakukan oleh geng-geng penyakau bersih ini, penyakau nasional ini ataupun pengkhianat negara ini, sahabat-sahabat semua. Kita boleh tahu ya, negara ataupun Selangor, ya, Selangor adalah negeri yang begitu hebat pentadbirannya, ya, sehingga menjadi penyumbang utama kepada KDNK negara, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang dikatakan oleh pembangkang di luar sana itu hanyalah retorik, ya, itu hanyalah cakap-cakap sembrono di kedai kopi oleh pemimpin-pemimpin mereka. Bergegar-gegar mereka menyatakan kononnya Menteri Besar Selangor gagal dalam mengurus ekonomi, dalam menjaga kebajikan rakyat, tetapi semua itu hanyalah satu permainan politik kotor, politik sempit yang dimainkan oleh pembangkang untuk cuba merampas kerajaan Selangor. Tapi hakikatnya sahabat semua, dan saya percaya rakyat Selangor bukanlah bodoh. Rakyat Selangor adalah rakyat yang bijaksana untuk menentukan arah tuju kehidupan mereka. Negeri dipimpin di bawah kerajaan Pakatan Harapan dan kini bersama dengan kerajaan perpaduan. Jadi terima kasih sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih. Termasuk juga geng takut Anwar, GTA. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.